warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Maksudnya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Saya dihormati saudara pengurusi majlis, Yang Muhammad Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Timbalan Merusyidul Am Parti Islam se-Malaysia PAS, yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Mahfuz Muhammad, Pengurusi Sidan As-Sabiqun PAS Pusat, yang juga Ahli Majlis Syura Ulama PAS Pusat, yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Yunus bin Hairi, Pesuruhjaya PAS Selangor, Yang Hormat Dr. Haji Azman bin Ibrahim, Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, yang berbahagia Ustaz Haji Abdullah bin Hussein, Pesuruhjaya PAS Johor, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur Muhammad, Setiausaha Sidan As-Sabiqun PAS Pusat, bahagia Dr. Amiruddin Isnin, Pengurusi As-Sabiqun Selangor, Pengarah Bersama Konvensyen As-Sabiqun 3.0, Pengurusi dan Setiausaha As-Sabiqun Negeri-Negeri, Perwakilan As-Sabiqun dan As-Sabiqat Negeri-Negeri, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, tetamu-tetamu jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian Konvensyen As-Sabiqun PAS Pusat 3.0. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan jazakumullah kepada Jawatankuasa Program As-Sabiqun Pusat di atas penghormatan menjemput saya untuk sama-sama dalam Konvensyen Sidan As-Sabiqun PAS Pusat pada kali ini. Saya merakamkan ucapan tahniah kepada semua tokoh-tokoh serta perwakilan dari seluruh negara atas komitmen menjayakan konvensyen ini, dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan adalah simbol kepada kekuatan jemaah kita yang mana berakar umbi dan teguh di setiap sudut. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, firman Allah Ta'ala yang saya baca dalam muqaddimah sekejap tadi, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qadha nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila.
di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur syahid, dan antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu giliran, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya telah mengungkapkan makna di sebalik firman Allah Ta'ala ini. Menurutnya ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang mukmin terdahulu yang telah berjanji dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus taat setia dan berpegang teguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekali-kali tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan jihad, sehingga terdapat di antara mereka yang gugur syahid, dan ada juga yang menanti-nanti saatnya pula untuk gugur syahid. Dalam penantian itu mereka tidak sedikit pun mengingkari atau mengubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sering kali diuji dengan berbagai-bagai ujian yang getir dalam kehidupan ini. Kebanyakan umat Islam generasi pertama mempunyai keteguhan hati dan keteguhan iman. Mereka membuktikan ucapan serta pengakuan mereka terhadap kalimah La ilaha illallah melalui af'alnya, melalui perbuatannya. Ayat ini juga merupakan satu perakuan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap keimanan mereka, yang cukup jelas menunjukkan sikap orang-orang mukmin terdahulu yang benar-benar ikhlas dan jujur dalam berdakwah. Ini terbukti dengan perbuatan mereka yang sangat mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwa raga, sehingga layaklah mereka mendapat tingkatan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari awal cahaya Islam mula memancar di bumi Makkah, sehingga ia menyinar di Madinah, berbagai ujian getir para sahabat dan sahabiyah dalam medan dakwah dapat kita perhatikan. Antara para pendahulu Islam yang berperanan besar dalam perjuangan menyebarkan syiar Islam sehingga terbentuknya sebuah negara Islam pertama di Madinah adalah di kalangan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kitab sirah menjelaskan bahawa para sahabat merupakan antara yang tergolong dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pertama masuk Islam. Allah menyebut dalam firman-Nya mengenai golongan as-sabiqun ini, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Maksudnya orang-orang yang terdahulu lagi, yang mula-mula memeluk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah redha kepada mereka, dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sewaktu perjuangan Rasulullah SAW berada dalam keadaan dalam marhalah at-tazkif wat-takwin, tahap pembinaan dan pembentukan, para sahabat inilah yang berperanan besar menjadi asbab mengubah suasana politik, sehingga perjuangan baginda beranjak ke marhalah seterusnya, iaitu marhalah at-tafa'ul ma'al ummah, tahap berinteraksi dengan ummah. Dengan Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, peristiwa tersebut banyak dikhabarkan dalam beberapa kitab sirah yang dinukilkan oleh para ilmuwan Islam terdahulu.
Hadirin hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Peranan kita sebagai pendakwah di medan siasah, kita mesti istiqamah dalam perjuangan. Selain aspek kewajipan syar'i untuk konsisten dalam kebenaran, kita juga mesti melakukan berbagai persiapan dengan cara yang benar-benar sesuai dengan keperluannya. Dalam dakwah, selain ketaatan terhadap syariah, kelompok dakwah dan pendakwah juga mesti menggunakan uslub, kaedah dan wasilah jalan ataupun cara yang menyokong tercapainya tujuan tersebut. Peristiwa Perang Uhud boleh menjadi pelajaran dalam perkara ini. Akibat daripada sekelompok di antara mereka, iaitu pasukan pemanah yang bertugas di atas bukit, tidak berdisiplin terhadap strategi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kemenangan yang sudah hampir tidak mampu dicapai. Jangan sampai kita berundur daripada medan perjuangan sebelum nafas yang terakhir. Sesungguhnya kerugian besar bagi sesiapa pun yang telah ikut berjuang, bahkan berpuluh-puluh tahun menghabiskan hidupnya dalam perjuangan, namun ia keluar daripada perjuangan sesaat sebelum kematiannya. Ia menghadap Allah sebagai golongan yang tertewas. Betapa besarnya kerugian yang diperoleh. Begitu juga keadaannya pada para pemikul dakwah. Jika bukan dengan dakwah, apakah cara lain untuk mensejahterakan ummah ini? Jika tidak istiqamah, bagaimana dakwah mampu membuahkan hasil? Ingatlah bahawa tegaknya khilafah untuk kali yang kedua adalah merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang menjadi kewajipan kita adalah beramal soleh. Ini memang perjuangan yang sangat berat dan memerlukan ketekunan, kerana kerosakan yang terjadi sekarang ini sudah begitu dahsyat. Kejahilan ummah tentang kehidupan Islam yang sebenarnya juga sudah semakin teruk. Ini ditambah lagi dengan cabaran baru yang semakin mengeruhkan keadaan seperti liberalisme, pluralisme dan bermacam gejala songsang yang terus masuk dalam masyarakat kita. Akan tetapi kita tidak boleh berhenti dalam perjuangan ini, malah mesti terus konsisten dan tetap sabar, tekun meneruskan perjuangan ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Nabi SAW menerusi sirahnya menunjukkan bahawa dalam perjuangan ini memerlukan sokongan dan bantuan daripada berbagai pihak. Selama kepentingan Islam dan prinsip Islam terpelihara, PAS memahami realiti politik dalam negara bahawa diversiti bangsa dan agama adalah suatu hakikat yang mesti diraikan oleh PAS. Maka asas utama PAS bertahaluf atau berta'awun dengan mana-mana pihak adalah dakwah Islam, selagi ia dibenarkan dan tidak dihalang. Tetapi sekiranya asas ini tidak jelas atau dikekang, maka pada waktu itu tahaluf atau ta'awun tidak dibenarkan. Al-Quran menyeru kerjasama dalam perkara kebajikan dan ketakwaan dalam urusan kehidupan masyarakat dan negara. Konsep ini diaplikasikan PAS sebagai satu metod dakwah PAS dalam ruang demokrasi dan politik damai. Firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan hendaklah kaum bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kaum bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksaannya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Bekerjasama dalam perkara kebaikan adalah maksud umum risalah Islam. Ini adalah permusuhan
Dan mencari musuh bukanlah satu pilihan dalam Islam. Tambahan pula kerjasama yang mampu menguntungkan Islam. Sepatutnya ia menjadi keutamaan dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Dengan tertubuhnya As-Sabiqun dalam parti yang bermula di peringkat pusat sampai ke peringkat negeri merupakan suatu pengiktirafan dan penghargaan kepada semua warga Veteran PAS di seluruh pelosok negara. Perkataan As-Sabiqun dipilih dengan mengambil gelaran bagi golongan awal yang menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mereka berjuang bersama Rasulullah sehingga Islam tertegak di muka bumi ini. Golongan As-Sabiqun yang dahulu dikenali sebagai kelab Veteran PAS merupakan rata-rata adalah terdiri pada pejuang-pejuang dan pendukung-pendukung parti yang telah menyumbang tenaga dan keringat demi kelangsungan perjuangan dakwah melalui pendekatan politik yang diambil oleh Parti Islam Semasa PAS sejak penubuhannya lagi. Sesungguhnya, jasa dan pengorbanan orang-orang yang terdahulu di dalam meletakkan paksi perjuangan sentiasa dalam landasan yang tepat walaupun berhadapan dengan berbagai cabaran dalam suasana politik tanah air dari semasa ke semasa. Orang lama atau veteran adalah orang yang banyak pengalaman. Semua pengalaman itu adalah khazanah yang berguna buat masyarakat dan juga parti. Kita sangat menghargai golongan As-Sabiqun kerana banyak barakahnya dan faedah boleh diraih oleh parti melalui jasa mereka. Kebanyakan sahabat Nabi yang dinobatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga ramai daripada golongan As-Sabiqun. Ini kerana kesanggupan mereka mengorbankan jiwa raga mereka demi Islam. Maka dengan terbentuknya As-Sabiqun ini sebenarnya adalah langkah PAS untuk memulia dan menghargai ahli lamanya yang berjasa kepada parti dalam masa yang sama mengumpulkan semula pandangan mereka dalam usaha mengukuhkan ahli PAS pada masa ini. Pengalaman yang ada pada As-Sabiqun sangat berguna. Khasnya mereka yang telah berkecimpung memegang tapuk kepimpinan sama ada peringkat kerajaan ataupun parti PAS. Kepimpinan dan seluruh ahli PAS sekarang perlu mencedok ilmu dan pengalaman ini kerana ia adalah sebahagian daripada keutamaan kepimpinan Islam. Berdasarkan sokongan masyarakat kepada PAS sekarang dengan pendekatan yang berhikmah di bawah menerusi Islam memimpin, insya-Allah kedudukan PAS mempunyai masa depan yang pertama baik dan kedudukan PAS dari sudut memberi penyelesaian berkenaan isu-isu yang melanda negara sangat positif dan rakyat menyambut baik. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Apa yang penting untuk menghadapi pasca pilihan raya umum ke-15, kita telah melihat suasana yang berbeza di mana sejak era kerajaan PHBN pada hari ini yang mana umat Islam berada suasana yang sangat berbeza. Walaupun negara ini merupakan negara majoriti penduduk Melayu Islam, agama Islam adalah agama resmi negara. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadil Datuk Dr. Mahfuz kejap tadi. Umpama terlepas daripada mulut buaya masuk ke mulut harimau. Duduk atas darat tak selamat, dalam air pun tak selamat. Di daratan ada harimau. Dalam air ada buaya. Itulah suasana yang kita hadapi sekarang ini. Oleh itu, dalam menghadapi cabaran ini, kita mesti bersatu hati. Bina ikatan ukhuwah dan bina kekuatan sokongan ahli-ahli PAS di semua peringkat. Yang lebih utama, kita teguh dan istiqamah di atas perjuangan ini dan benar-benar memahami tabiat parti kita. PAS adalah sebuah gerakan Islam yang melaksanakan aktiviti amal Islami ke arah mencapai cita-cita perjuangan Islam, iaitu meninggikan kalimat Allah sehingga mengatasi segala ideologi ciptaan manusia. Penyertaan PAS dalam badan siasah adalah sebahagian dari tanggungjawab perjuangan untuk mendaulatkan syariat Allah di atas muka bumi ini. Justru itu, kita semua wajib berikan tumpuan kepada usaha
pengukuhan gerak kerja dan memperbagaikan aktiviti ke arah memahamkan masyarakat terhadap Islam yang kita perjuangkan. Kita tidak boleh hanya menumpukan isu-isu politik semata-mata sehingga memperlahankan gerak kerja dan aktiviti amal Islami yang lain seperti pemantapan akidah dan fikrah serta memahami sebenar-benar dasar yang dibawa oleh Parti Islam se-Malaysia PAS. Tambahan pula, PAS dengan budaya politik matang dan sejahtera yang dibawa kini menekankan kepada inisiatif penyelesaian kepada masalah yang timbul. Inilah fokus politik PAS, iaitu untuk membawa penyelesaian Islam kepada negara, bukan berebut kuasa semata-mata. Mendapat kuasa hanyalah satu jalan untuk memastikan Islam dapat ditegakkan dan pemerintahan Islam dapat diwujudkan. PAS diasaskan bukan atas budaya bermusuh. Budaya politik PAS juga bukan berlatarkan perbalahan atau pemusuhan, selagi mana pihak lain tidak memusuhi Islam. PAS mengajak dan menyeru ke arah perpaduan. Perpaduan yang berasaskan Islam, yang berasaskan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu semua pegang dengan tali Allah. Jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Di samping kita berkonvensyen pada pagi ini, jangan kita lupa penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestin. Sekarang ini Gaza sedang diserang dari setiap penjuru. Bumi Gaza adalah bumi kelahiran Al-Imam Syafi'i. Yang kita rata-rata Nusantara ini kita bermazhab Syafi'i. Ini bumi tempat lahirnya Imam Syafi'i. Bagaimana Gaza diserang dan Israel, penjenayah Israel mendapat dukungan dan sokongan kuat daripada mereka. Coba kita bayangkan suatu penempat negeri yang kecil, asalnya Palestin ini besar, tapi tinggalnya Gaza ni 40 km. Panjang 40 km, lebarnya 9 km saja. Tetapi dengan semangat juang untuk mempertahankan Islam, mereka sanggup berjihad, mempertahankan maruah, mempertahankan agama, mempertahankan kehormatan. Rasulullah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna 'irdihi fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan harta bendanya, dia dah mati syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya, dia mati syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan kehormatannya, dia mati syahid. Umat Islam di Gaza, tiga-tiga ni mereka pertahankan agama, harta benda, tanah air, kehormatan mereka. Maka menjadi kewajipan kepada kita menyokong dan membantu perjuangan umat Islam di Palestin. Dan alhamdulillah, kita orang Melayu Islam di Malaysia ni di antara orang yang memberi sokongan padu kepada perjuangan umat Islam di Palestin. Umat Islam di Malaysia di antara umat Islam yang faham tentang ukhuwah Islamiyah yang disebut dalam hadis Nabi SAW, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Bandingan hubungan baik di antara sesama mukmin itu, Nabi bandingkan umpama satu jasad, satu tubuh. Apabila salah satu anggota merasai sakit, maka semua anggota-anggota tubuh yang lain merasai sama. Tak boleh tidur malam, merasai sakit sama. Inilah yang dirasai oleh kita semua. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Kelantan baru-baru ini, Muslimat Kelantan ni sangat derma perhiasan dia, yang harganya puluhan ribu, pecah di tangan.
hebat. Bagaimana orang kita ni memberi sokongan kepada perjuangan umat Islam di Palestin. Memberi dokongan. Dan alhamdulillah, inilah yang kita nak. Ini kewajipan kita. Dan percaya, janji Allah, janji yang benar. Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah tetap akan tolong orang tolong agamanya. Dan disebut dalam hadis, la taqubus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud wa hatta yakhtabi al-yahud wara al-hajar was-syajar fayaqulul hajar was-syajar ya muslim hadha yahudiyyun wara'i ta'al faqtulhu illa syajaratal gharqad fa innaha min syajaratil yahud. Rasulullah menyatakan tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah orang Islam boleh membunuh orang-orang Yahudi. Dan pada waktu itu, Yahudi akan lari bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Dan pada waktu itu Rasulullah menyatakan, kayu dan batu bercakap dengan menyatakan, ya Muslim, hadza yahudiyyun wara'i. Wahai orang Islam, ini Yahudi sedang bersembunyi di sebalikku. Ta'ala faqtulhu. Marilah ke sini, bunuhlah ia. Illa syajaratal gharqad. Kecuali yang tak bercakap, hanya pokok gharqad. Bila Yahudi bersembunyi di sebaliknya, dia tak bercakap. Fa indaha min syajaratil yahud. Kerana pokok gharqad itu adalah pokok Yahudi. Dan kita mendapat maklumat, sekarang ini Yahudi sedang menanam pokok gharqad di Israel. Maknanya mereka percaya pada hadis Nabi. Tapi mereka tidak beriman. Mereka tanam pokok gharqad. Mereka cadang bila berlaku peperangan, mereka akan bersembunyi di pokok gharqad, di sebalik pokok gharqad. Kalau mereka sembunyi di sebalik pokok yang lain, batu dan kayu yang lain, batu dan kayu akan bercakap. Kembalinya Yahudi ke Palestin, berkumpulnya Yahudi ke Palestin, sebenarnya mereka menggali kubur mereka sendiri, tuan-tuan. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Rasulullah telah bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak mengambil berat urusan orang Islam, dia bukan dari kalangan mereka. Dan Rasulullah telah bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Sesiapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Coba kita bayangkan jenayah yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel. Mereka membunuh tanpa belah ihsan. Kanak-kanak, orang tua, orang sakit, mereka bom hospital, mereka bom masjid, mereka bom kediaman-kediaman dihancurkan. Sedangkan dalam Islam diajar, dalam peperangan pun mesti ada rahmah. La taqtulu walida wala imra'atan wala syaikhan kabira wala rahiban wala taqda'u syajaratan musmirah. Jangan kamu bunuh kanak-kanak. Jangan kamu bunuh perempuan, wanita. Jangan kamu bunuh orang-orang tua. Jangan kamu bunuh padri-padri dan pendeta-pendeta yang beribadat di rumah-rumah ibadat mereka. Bahkan jangan kamu potong pokok-pokok yang sedang berbuah. Rahmatnya ajaran Islam. Sehingga dalam peperangan pun masih ada rahmat. Tetapi Yahudi laknatullah yang disebut dalam Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud. Demi sesungguhnya kamu akan dapat Muhammad, orang yang paling dahsyat memerangi dan bermusuh dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrikin. Dan inilah yang sedang dilakukan kepada saudara-saudara kita di Palestin, yang menjadi kewajipan kepada kita untuk membela dan menyokong perjuangan umat Islam di Palestin. Maka saya melancarkan derma untuk saudara-saudara kita di Gaza. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan Konvensyen As-Sabiqun PAS Pusat 3.0. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Allah.
Mohon Yang Amat Berhormat Datuk kekal di pentas untuk